أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Syarakat ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Berbahagia Tuan Imam, pegawai masjid, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah izin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini dapat sekali lagi kita berada dalam masjid kita, semata-mata kita nak mencari dan kita nak mengejar keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini juga Allah masih lagi berikan pada kita dengan beberapa jenis nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah kata, dan kalau kamu nak mengira dan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya kamu tak mampu hitung. Disebabkan banyaknya nikmat yang Allah bagi dekat kita. Di antaranya nikmat yang besar
yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, wahsyurna bil iman, dan bangkitkan kami di padang mahsyar nanti dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama dengan iman. Maknanya iman ni bukan hanya kita nak atas dunia ya, tapi iman ini akan kita bawa sampailah kepada negeri akhirat, dan sampai kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini bersabit dengan kenikmatan yang Allah bagi pada kita malam ini. Kita sihat, boleh main masjid. Kita ada masa lapang, boleh main masjid. Kita bahagia hidup kita, kita boleh main masjid. Maka bersabit dengan kenikmatan yang banyak itulah, maka sudah tentulah malam ini akan kita bawa dan kita kupas tajuk masih lagi kitab Bahrul Mazi, pada bab ke-121, bab yang disebutkan babu ma jaa fi kam tu'tal jumu'ah, bab yang telah datang ia pada menyatakan pada berapakah jauh perjalanan yang wajib didatangi akan Jumaat. Malam ni kita nak tengok dengan ruang masa yang ada ni, antara maghrib dengan isyak ni, apakah sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita datang perjalanan Jumaat ini sejauh mana perjalanan dia. Baik, dalam hadis yang ditulis pada hadis yang ke-138, masalah ke-476, an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-jumu'atu 'ala man awahu lail ila ahlihi. Hadis ini dia bersifat dengan hadis dhaif. Hadis dhaif tapi hadis dhaif ini boleh kita jadikan dia sebagai fadailul a'mal. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah, tapi boleh dijadikan sebagai kelebihan dalam beramal. Baik, apa kata Nabi? Daripada Abu Hurairah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, bermula Jumaat atas mereka yang kembali kepadanya oleh bermalam kepada ahlinya. Hadis dhaif. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah bersalah-salahan ulama atas kadar jauh yang wajib didatangi Jumaat itu. Maka hadisnya ada dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Begini, an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-jumu'atu 'ala man awahu lail ila ahlihi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula Jumaat itu atas mereka yang mengembali akan dia oleh malam kepada ahlinya. Apa maksud ni? Kata Abu Isa, dan bermula ini hadis
isnadnya bertaraf dengan dhaif. Baik, apa maksud dia? Dia kata maka jadilah makna hadis itu, yakni wajib Jumaat atas orang yang simpang, yakni sempat tiba ke rumah tidur dengan ahli rumah dia lah, kemudian daripada lepas sembahyang Jumaatnya. Kalau begitu wajib orang yang datang itu, kalau sejauh perjalanan sekerat hari sekalipun. Berdasarkan kepada hadis yang dinukilkan ini, dalam riwayat ini dia kata wajib datang Jumaat itu tidak kira jauh mana perjalanan kita. Tak kira dalam hadis ni, nanti kita akan bahaskan kemudian, tapi dalam hadis ni disebut tidak kira jauh perjalanan, 2 marhalah atau lebih atau kurang daripada 2 marhalah, tetapi wajib Jumaat itu apabila kata Nabi dia sempat bermalam bersama dengan ahli keluarganya. Maknanya apa? Dia sempat berada di rumahnya atau rumah ahli keluarganya itu malam hari sehinggalah selesai sembahyang Jumaat. Maka yang ni pegang dulu. Kita pergi rumah adik-beradik kita, contohlah di Kuala Lumpur ke, di Negeri Sembilan ke, Johor Bahru ke, no? Jadi mengikut hadis ni Nabi kata al-jumu'atu ala man awahul lail ila ahlihi. Siapa yang sempat bermalam dia bersama dengan ahli keluarga dia ataupun rakan taulan dia lah, ahli. Kita pergi rumah siapa-siapa sampai tengah malam ni contoh, dan kita sempat tidur sehinggalah kita balik semula ke mana-mana lah, balik semula ke tempat kita atau ke mana-mana selepas solat Jumaat. Maka pada waktu itu Jumaat adalah diwajibkan, walaupun kita datang jauh mana jarak perjalanan kita, sama ada 2 marhalah atau kurang atau lebih. Boleh faham dekat tu? Boleh nak? Baik. Pada masalah 477, dia kata masalah mendatangi Jumaat itu wajib. Sejauh mana perjalanannya? Baik. Mengikut Abu Isa, tadi satu bab. Kemudian bab ini kita bahaskan dia secara detail sikit lagi. Dia kata dan telah bersalah-salahan ahli ilmi, mana ulama lah, atas mereka yang wajib Jumaat itu. Berlaku daripada riwayat ini ada khilafnya. Begitu ya. Kata setengah daripada mereka itu. Siapa setengah mereka ni? Ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, kalau baca kitab fiqh, setengah maknanya sebahagian daripada jumhur ulama. Dan jumhur ulama itu siapa? Adalah mereka daripada Asy-Syafi'iyah. Maknanya daripada kelompok-kelompok Syafi'i. Abu Isa, Imam Maturidi, Ayat, Imam Ayat dan sebagainya. Maka daripada kategori ulama-ulama jumhur itu, maka dia kata wajib seperti barang yang tersebut di dalam masalah 476, yakni Jumaat, wajib Jumaat atas orang yang sempat pulang tidur kemudian daripada Jumaatnya kepada ahlinya. Sebahagian jumhur ulama kata yang ni wajib, dan kata setengah mereka itu tiada wajib Jumaat melainkan atas orang yang mendengar bang, yakni azan, dan ialah qaul Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq. Sebahagian daripada jumhur ulama yang lain dia kata tidak wajib. Tuan-tuan, dia kata tidak wajib. Sebahagian ulama yang lain, ulama Asy-Syafi'iyah juga, termasuk Abu Ishaq dan juga Imam Ahmad. Dia kata sebahagian ulama yang lain ni, setengah ulama dia kata wajib berdasarkan kepada
masalah yang ke-476 tadi ni. Masalah yang 476, dia kata wajib pada semua orang, selagi mana kamu sempat bermalam di rumah ahli keluarga kamu atau rakan taulan kamu atau siapa sajalah. Ahli keluarga ni tak semestinya adik-beradik. Saya duk faham adik-beradik pula. Dia duk abang lah saya pi rumah kawan saya hak duk mengaji di apa universiti dulu tu. Oh, dia ni betul sungguh. Nah, bila sebut ahli ni tak kiralah adik-beradik ke, kawan taulan, rakan ke, saudara, kenalan lagu mana pun kira ahli lah tu. Jadi bila pi di sana, kata sebahagian jumhur ulama, sempat bermalam di rumah dia kira wajib Jumaat dah. Besok hari Jumaat kena pi lah Jumaat. Sebahagian daripada jumhur ulama dia kata bukan wajib yang itu. Dia kata wajibnya apabila kamu mendengar azan. Nah, baik, dia kata mengikut Qastalani, Imam Al-Qastalani, dia kata dan telah berkata Asy-Syafi'iyah, hanya saja wajib atas orang yang sampai akan dia oleh bang. Maknanya dia mendengar seruan azan. Selagi mana seruan itu tidak dia dengar, maka tidak wajib atas dia. Kadang-kadang dia pergi berjalan kan, ziarah berjalan musafir ni, maka tidak sampai seruan azan pada dia, maka tak perlu sembahyang Jumaat. Baik. Dan dia telah menghikayat dia oleh At-Tirmizi daripada Ahmad bagi hadis bermula Jumaat itu wajib atas orang yang mendengar ia akan bang. Riwayat akan dia oleh Abu Daud dengan isnad yang dhaif, tetapi menyebut baginya oleh Al-Baihaqi syahid dengan isnad yang elok. Dia kata yang ni lebih tepat, sebab yang meriwayatkan hadis ni lebih baik, iaitulah yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Nah, Al-Baihaqi menjadi syahid. Kalau dalam ngaji kitab hadis ni, ulum hadis ni, bila disebut dengan sanad yang itlaq, sanad yang baik itu, maka dia lebih baik kita menggunakan pakai jumhur atau pendapat di kalangan ulama itu sendiri. Boleh faham? Dan dia kata yang dikehendaki dengannya ialah mereka yang mendengar ia akan bang negeri Jumaat. Maka barang siapa ada ia di dalam qaryah yang tiada lazim ahlinya mendirikan Jumaat, nescaya lazim akan dia jika adalah ia sekira-kira dengar bang itu daripada orang yang tinggi suara ke atas bumi di tepi qaryahnya yang mengiringi negeri Jumaat, serta pertengahan pendengaran dan tenang suara dan tiada berangin. Dia kata kalau dah duduk dalam qaryah tu, lazimnya orang dah pi tempat tu memang tempat Jumaat. Sama ada dengar daripada hujung telinga, pangkal telinga, dia kata, ataupun dengar sayup-sayup suara angin-angin ni, maka kena pergi. Itu juga dikira seruan. Kan? Ada orang yang tak peduli, dia kata kisah apa jadi Jumaat penting. Baik, faham? Dan bukannya makna hadis itu bahawa wajib itu ta'alluq dengan nafas dengar, dan hanya saja ta'alluq dengan tempat dengar. Sebahagian daripada ulama dia kata maka wajib itu ialah kita berpegang kepada, bukan kepada apa yang kita berpegang kepada, pegangan kita itu ialah kepada azan itu, azan ataupun disebut dengan seruan itu. Maka bila ada seruan melazimi di tempat itu, maka perlu pergi, wajib mendirikan Jumaat. Tapi kalau kita mungkin tengah ada di atas jalan raya apa semua ni, maka kita tidak melazimi tempat itu, maka itu tidak wajib Jumaat atas kita. Boleh faham tak tekat tu? Ada dua wajah di sini, dua pendapat dan pandangan. Saya ulang balik. Pandangan yang pertama, sebahagian daripada jumhur ulama berpendapat wajib kita pergi Jumaat sekiranya kita sempat bermalam di rumah salah seorang ahli itu. Tak nak?
ahli ni terpulanglah. Pandangan ahli ni, kalau nak detailkan ahli ni, keseluruhan ahli lah, sama ada masyarakat, kawan, kenalan, ahli keluarga dan sebagainya, sempat bermalam, itu dikira wajib. Tuan-tuan, boleh faham itu? Wajah yang kedua, pendapat yang kedua, disebut bahawa wajib Jumaat itu apabila kita mendengar seruan azan. Duduk dalam satu qaryah, kita melazimi qaryah itu, maka wajib apabila kita mendengar seruan azan, sama ada pada penghujungnya ataupun pada awalnya. Dekat tu boleh faham. Ada orang tanya, ustaz, yang kami duk dengar sebelum daripada ni kan ustaz, tanya FAQ kan, tanya soalan, anda tanya ustaz jawab. Dia kata, ustaz, kalau kita tanya, ustaz, kalau kita keluar sebelum Jumaat, kita kena sembahyang Jumaat macam mana? Sebelum Jumaat kan? Sebelum subuh kena sembahyang Jumaat. Ada soalan begitu kan biasanya. Kalau kita keluar sebelum subuh, tak kena sembahyang Jumaat. Kalau kita keluar selepas subuh, kena sembahyang Jumaat. Betul kan? Soalan orang selalu tanya macam tu kan. Lepas subuh, selepas subuh tak perlu Jumaat. Betul lah. Lepas subuh kena sembahyang Jumaat. Macam saya sebut tadi kan. Baik. Mengikut kaul yang kita baca malam ni, dia tidak dikira dengan jumlah masa. Ini isnad dia, hadis ni. Dia tidak dikira dengan jumlah masa. Tetapi yang diambil kira ialah sempat atau tidak untuk kita bermalam di rumah ahlinya, berdasarkan kepada hadis ni. Jadi kita kalau keluar agak-agak sebelum subuh ni, dah tak bermalam, tak ada nah, maka kena ada Jumaat. Kena ada Jumaat? Tak kena lah. Boleh faham tak? Kalau lepas subuh lagi tak ada lah, maka kena ada Jumaat? Tak kena Jumaat. Tapi ada orang tanya, ustaz, kalau nak sembahyang Jumaat boleh tak ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Habis kalau dia sembahyang Jumaat ustaz, dia kena qada tak? Fardu zuhur dia tak perlu qada. Kalau dia dah solat Jumaat, bagi orang laki-laki itulah solat dia, tak perlulah qada dengan fardu zuhur. Faham tak? Kalau dia tak sempat sembahyang Jumaat, macam mana ustaz? Kalau tak sempat sembahyang Jumaat, sembahyanglah zuhur. Habis dia kena qada sembahyang Jumaat tak? Tak perlulah, sebab dia dah sembahyang fardu zuhur. Sama juga kalau orang pergi di Mekah. Orang pergi di Mekah, tuan-tuan, ada orang tanya, ustaz, kalau dia pergi sembahyang, kalau dia pergi Mekah kan, mana lebih afdal? Sama ada dia semayang tahiyatul masjid ataupun dia tawaf sunat. Maka kalau berada di kota Mekah, afdalnya ialah tawaf sunat daripada tahiyatul masjid. Tapi kalau dia dah tak larat, tak apalah tahiyatul masjid. Ini cerita afdal, lebih baik. Jadi kalau dah pergi Mekah, ada ruang, ada kesempatan, tawaflah sunat. Tawaf sunat ni berbanding kita salat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab di Mekah hanya ada Kaabah, di sini tak ada. Jadi sini semayanglah tahiyatul masjid. Kalau di Mekah kita semayang, kita tawaf sunat, itu lebih afdal. Tidak? Sama juga macam ni. Baik, dia kata masalah ke-478, Jumaat itu wajibkah atas sekalian ahli negeri? Makna orang ramai ni wajib tak semayang Jumaat kalau macam tu? Dia kata Syafi'i di dalam dan wajib Jumaat itu di sisi kami atas sekalian ahli bandar, dan jika banyak ahlinya hanya tiada dengar, kebanyakan mereka itu akan bang sekalipun, kerana bahwasanya Jumaat itu wajib di negeri dan bilangan.
Ada orang tanya pula, dia tanya ni, dia bubuh masalah ini. Dia kata, kalau orang dalam daerah tu atau orang dalam Korea tu dia tak dengar azan, maka tak perlu wajib, tak wajib sembahyang dah. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, dia wajib sembahyang juga walau dia tidak mendengar azan. Orang yang duduk dalam Korea ni, contohnya kan, kita duduk dalam taman kita ni, masjid kita ni, bila dia bang azan Jumaat tu tak dengar, rumah kita hak ujung ceruk dia tak dengar, maka isunya kalau lagu tu dia tak payah sembahyang Jumaat lah. Tak, dia kena datang sebab melazimi Jumaat itu. Maknanya orang faham dah, Jumaat ini waktunya Zuhur. Hang dengar ke, hang tak dengar ke, waktu fardu Zuhur itu hari Jumaat kena datang lah. Walaupun dia duduk ceruk mana tak dengar bang ni, maka dia kena datang. Kewajipan solat Jumaat tadi. Boleh faham tak tu? Ahli bandar ataupun ahli qaryah dia, ataupun ahli negeri dia sebut. Ya? Baik, dia kata kerana bahawasanya Jumaat itu wajib di negeri dan bilangan dia. Wajib. Yang ni bukan boleh kita pertikai. Solat Jumaat ni wajib. Habis dia kata pula, ustaz-ustaz hari tu yang mereka habaq tak wajib sembahyang Jumaat tu. Pula dah. Hak tu pasal daruri. Dia mengambil kira pandangan mufti. Seluruh mufti yang ada, mereka bersidang. Dan kemudian mereka mengeluarkan fatwa berdasarkan kepada maslahah awam atau maslahah umum. Sebab tu kita hak mengaji kecil-kecil duduk di bawah-bawah ni tak usah duduk komplain. Soal melibatkan hukum hakam ni bukan kita buat ni. Mufti pun dia bukan buat pandangan dia seorang. Dia mesyuarat ahli jawatan kuasa fatwa. Dia bukan buat pandangan dia seorang-seorang, bukan buat kepala tau. Tak, dia ada ahli jawatan kuasa fatwa. Dia pun mesyuarat. Ni macam kita hak duk semayang jarak-jarak ni. Tuan-tuan, Nabi sebut sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan saf. Ni macam ni. Lurus dan rapatkan saf itu hadis Nabi, dan Nabi sebut bila disebut dengan hadis Nabi suruh kita rapat saf, rapat. Maka ni satu tuntutan syarak. Tiba-tiba mai musim ni kita semayang jarak. Piduk komplain pula. Dia kata ni semua ni haram semua ni. Apalah hutang ha? Hang tu ilmu tak banyak mana piduk komplain pula dah. Pandangan ulama, pandangan mufti berdasarkan kepada maqasid syar'iyah. Di antaranya apa? Hifzun nafs, menjaga jiwa, badan. Sebab apa? Sebab penyakit ni yang kita sendiri tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok penyakit ni. Tak pernah. Aku lagi tak pernah. Tapi depa duk buat dalam TV, depa kata binatang ni dia bulat. Dia bulat aku tu, comel bulat dia, lepas tu duk keluar binatang apa, kuat celah-celah tu. Lepas tu depa pakat duk pi buat kitchen lah apalah. Ada gambar muka dia, mata dia duk renyeh habis. Binatang ni jahat, dia duk buat bagi senyum boleh kita. Tengok dia pun kita geram. Kan ada jual. Dia buat macam hak benda mainan dia kan. Dia buat benda bulat comel tuan-tuan. Dia keluar kot ni. Lepas tu buah kot cermin tingkap pula. Boleh pelekat. Dia buat gambaran lagu tu. Itulah benda Allah ni. Kita pun tak nak tengok tuan-tuan. Kita pernah tengok? Tak nak tengok. Tapi kita kira percaya dekat orang akademik. Orang doktor lah. Orang perubatan. Kalau dia pemohon kita, dia pemohon lah tuan-tuan. Tapi cerita dia buat kajian. Kajian dia jumpa binatang ni bentuk dia bulat. Kalau dia buat kajian pula lepas ni, benda ni bentuk petak, kita percayalah. Buat macam mana? Mereka mengaji yang tu. Memang ilmu mereka, bidang tu. Kita harap mereka lah. Tuan-tuan.
Jadi benda ni kita tak nampak. Jadi orang jaga-jaga. Macam kita lah. Jadi pandangan mufti dia kata tak boleh rapat melalui fizikal. Sebab itu kita sembahyang ada jarak sebab mengambil kira kepada maqasid syar'iyah tadi. Macam kita lah dulu ni tak ada Jumaat, masjid ditutup. Duduk dalam Facebook bukan main tulis. Ni semua ni bencana mai. Patutnya bencana mai ni kita kena sembahyang Jumaat lagi banyak. Sembahyang Jumaat sekali je dia nak banyak mana tak tahu. Bila dah sembahyang Jumaat dah buka apa semua elok, hak komplain berkapan ni dia haram tak mai pun. Macam maghrib ni lah. Dulu masjid tak buka, dia ni kira dalam grup kita ni kira sakan sungguh lah. Bila dan masjid buka, sehari dua, pasal lah. Kita kelih dia lagi lah. Orang Kedah kata kelih bi. Mai minggu kedua, minggu ketiga, tak nampak lah. Buka muka, bayang pun tak ada. Tuan-tuan. Sebab tu ni dunia lah ni dia panggil dunia yang dihamparkan pada kita ni dengan fitnah yang berleluasa. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Nabi kata tu'arradul fitanu 'alal qulub kal hasiril 'audan min 'audin. Nabi kata tu'arradul fitan. Dunia akhir zaman ni dibentangkan. Tu'arradu ni makna bentang. Bentang apa ni? Fitan, fitnah. Bahasa kita ni hak nak bagi mudah faham kod bahasa kita ni, bahasa kod Kedah ni, nak abang kata dunia lah ni fitnah berlambak. Bentang fitnah ni kat siapa ni? Nabi kata alal qulub, ke atas setiap hati-hati kita. Tuan-tuan, bahaya fitnah akhir zaman. Saya sebut dalam radio Malaysia Kedah FM, nanti tuan-tuan boleh dengar tentang bahaya fitnah ni. Tuan-tuan, ya Allah, kita kadang-kadang sampai tak boleh nak tepi. Sebab tu tuan-tuan, kita kena selidik dulu apa juga bentuk-bentuk berita yang main kat kita ni. Fitnah ni sangat bahaya, sehingga kan dia boleh membunuh manusia dengan fitnah. Bunuh dari sudut apa ni? Bunuh dari sudut kekeluargaan, persaudaraan. Dia boleh membunuh benda ni. Bila berlaku fitnah, adik-beradik boleh longgak, boleh berkelahi, boleh tak bercakap, boleh tak bertegak siapa. Ni fitnah, boleh membunuh. Jiran tetangga disebabkan fitnah berlaku. Dulu kawan baik ni duduk sebelah rumah, tuan-tuan, makan nasi pun sekali setalam. Masa dulu kerja askar ni habaq dah, aku kalau hang beli rumah tang ni, aku pun nak beli rumah sebelah hang gak. Bini dia kenal bini kawan ni, anak dia kenal anak kawan ni. Lah bila pencin apa semua main fitnah sikit ni, berkelahi sampai tak tegak, naik habis dinding. Saya biasa tengok tuan-tuan, satu rumah masa anak saya kecil dulu hantar satu rumah pengasuh ni. Rumah ni rumah kembang dua, rumah taman. Saya tengok masa saya hantar anak saya tu kan, tengok depan rumah dia tu dia. Rumah kembang dua ni dia macam tu kan. Kembang dua, hak sebelah ni kembang dua. Hak ni dia apa? Tanah lah. Hak tanah ni jiran hak rumah kawan ni keli dengan rumah kawan ni. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia naik bata lagu tembok tu, Tel Aviv tu. Tuan-tuan, daripada depan sampai belakang, bukan buat rumah, naik bata. Saya ingat tinggi lampu ni ada seketui ya bata. Dia bukan plaster apa, dia naik bata seketui tinggi, tuan-tuan, daripada mula pagar depan sampai pagar belakang. Tuan-tuan nampak pelik tak? Pelik kan? La ilaha illallah. Sebab apa? Bergaduh. Ni bahaya tuan-tuan ni. Sebab itu Nabi pesanlah pada kita, jaga-jaga.
Sebab fitnah ni akan ada di sekeliling kita. Nabi sebut tu'radul fitan, dibentangkan fitnah. Satu-satu bila sebut tentang bentang ni, kita nampak tak fitnah ni? Nampak satu-satu. Sebab tu saya cukup bimbang tuan-tuan. Kadang-kadang lah ni kan musim media sosial ni. Tuan-tuan, lah ni tuan-tuan tengoklah. Aplikasi-aplikasi yang mereka wujud ni macam-macam. Saya tengok baru ni tuan-tuan, saya pergi satu bank. Depan saya tu ada 3 orang budak universiti lah kot, nak masuk universiti. Saya agak macam tu lah. Sebab mereka main nak buka buku bank. Depan saya ada 3 orang budak. Budak remaja lah, umur 19 macam tu lah. Seorang India, 2 orang ni Melayu. 3 orang. Bank lah ni dia bukan ni tuan-tuan, dia ada macam kios-kios kan. Bank hak moden lah ni kan, dia pakai kios-kios kan. Jadi kita hak duduk tepi ni boleh dengar lah. Dia bukan perlu dalam bilik apa dak dah. Dia duduk kios-kios kan, tengah tu kita duduk menunggu kan. Jadi mereka pun panggil budak tu mai awal, 3 orang awal tu. Dia pun panggil budak tu mai. Bila nak buka buku bank tu, dia kan lah ni bukan ada buku dah tuan-tuan, dia pakai IC je. Buh dalam slot kad tu kan, kad IC tu, lepas tu dia pun print lah, kita punya thumb finger ni kan. Tuan-tuan tahu 3 orang budak hak depan saya ni, dia punya thumb finger ni tuan-tuan tak ada dah. Ni corak batik hak jari, ibu jari ni tak ada. Ni umur baru 19. Pegawai bank ni tanya satu soalan je. Dia kata, hang main handset lah, hang main game ke? Dia kata. Budak ni angguk hang main game. Kita orang tua-tua dulu hilang ni sebab kencing manis. Tuan-tuan, budak lah umur 19 hilang cap jari ni. Tu hak depan saya nak buka buku bank, nak masuk universiti, 3 orang hilang cap jari. Pegawai bank kata, lepas ni kamu kena pergi JPN untuk ambil surat akuan, hilang cap jari. Umur 18. Subhanallah, terlalu obses dengan dunia. Ni yang Nabi sebut tentang fitnah dunia ni tuan-tuan, dihidangkan pada kita macam tu. Tuan-tuan tengoklah bentuk aplikasi yang kadang-kala boleh menghancurkan masa depan generasi dan zuriat kita. Antaranya apa? Tuan-tuan tengoklah, sangat kita bimbang aplikasi TikTok ni. Soal kita tahu ke, kita tak tahu ke tuan-tuan, aplikasi ni satu benda yang boleh mengancam zuriat dan tamadun kita sendiri. Dia wujud aplikasi ni tuan-tuan untuk menghilangkan rasa malu dalam diri anak-anak muda dan generasi pelapis hari ini. Hilang rasa malu. Lagu mana? Mereka buat satu challenge. Challenge ni apa tuan-tuan? Challenge ni macam kita kalau habaq challenge ni tuan-tuan faham lah kan? Macam suruh buat lah challenge ni. Dia ada dalam aplikasi TikTok tu satu challenge. Dia suruh kita anak-anak ni, orang yang main aplikasi ni, suruh menari depan orang ramai. Tak kira lah di mana, di shopping komplek ke, pasar malam ke, tepi-tepi pantai orang tengah berhimpun ke, sampai ada satu tahap punya tak malu, orang berhenti traffic light, dia boleh menari depan traffic light hak orang berhenti tu. Menari berjoget ni tuan-tuan punya seronok. Pasal apa? Nak buat satu bentuk kelainan. Lah orang duk ligan apa tuan-tuan? Orang duk ligan views, penonton. Bila banyak views ni, maka dia ni popular. Bila banyak views, dia ni kira orang popular. Bila orang popular ni, apa perlu dia? Duit. Saya biasa jumpa satu orang budak ni, dia ni main game. Orang Kedah ni panggil macam gila game lah tuan-tuan. Sampai tahap gila ni main game. Main game tuan-tuan tahu tak, rupanya bila mereka main lah ni passion main game online PUBG ni.
Game online ni rupanya tuan-tuan, dia boleh cakap. Dia main game ni, ada kawan-kawan dia ni daripada Melata lah, ada kalau dia ni cekap ni, dia boleh main orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei ni, satu dunia boleh main ni. Dan masa dia main tu, dia ada boleh cakap lah, sama-sama mereka tu boleh cakap. Oi, kanan, kanan, kanan. Oh, kiri, 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 boleh cakap. Saya dah jumpa satu orang budak ni, umur 23 tahun. Tuan-tuan, dia ni memang orang yang obses dengan game, permainan online. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Rupanya game ni dia ada challenge, competition, dia ada pertandingan. Dan bentuk pertandingan ini, dia boleh dapat duit dengan game ini. Boleh dapat duit dengan game. Sebab itu hari ini orang ligan views, sebab dengan views yang banyak ni, penonton yang banyak ni, dia boleh buat duit. Sebab tu dia sanggup buat apa saja untuk duit. Yang ini kita bimbang. Dunia hari ini sangat bimbang bila remaja generasi tidak dikawal dengan benda-benda yang macam ni. Dulu, tuan-tuan ingat tak? Dulu kalau anak dara keluar rumah pakai seluar, dia jadi satu keaiban besar dalam kampung dan qaryah kita. Tuan-tuan ingat tak? Anak dara bila dia keluar rumah, dia pakai seluar. Seluar ni, seluar jin ke seluar apa, jadi satu keaiban dalam keluarga. Dulu ni, tahun 70-an, tahun 80-an, bila anak dara keluar rumah pakai seluar, di satu keaiban pada keluarga. Hari ini kalau orang perempuan keluar rumah naik motor pakai seluar, itu biasa. Kita tak kata apa dah, itu lumrah, itu biasa. Kita duk tengok merata jalan, duk ada orang perempuan pakai seluar. Pada kita tu biasa. Zaman lah. Ni zaman ni tuan-tuan, zaman ni kita sedar ke kita tak sedar ke tuan-tuan? Anak dara zaman ni dia dah mula hisap vape dan rokok. Tuan-tuan boleh tengok 10 tahun akan datang, kalau umur kita panjang, 10 tahun akan datang, satu masa dan ketika kita takkan jadi kekok bila kita tengok anak dara hisap rokok depan kita. Lah kita perhati anak dara bila dia hisap rokok, kita rasa orang perempuan hisap rokok. Tapi 10 tahun kalau panjang umur kita besok, tuan-tuan tengok 10 tahun lagi, kalau anak dara hisap vape, anak dara hisap pot, anak dara hisap rokok, itu biasa dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab tamadun. Sebab apa? Sebab benda-benda yang macam ni kita dah tak boleh kawal. Dulu tuan-tuan ingat tak? Dulu 2-3 tahun lepas, 3-4 tahun lepas, lebih kurang macam tu lah, 3-4 tahun lepas, kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh search, cari tengok dalam internet hak lama-lama ni, Google. Ada satu artikel dikeluarkan oleh pakar-pakar perubatan. Dia kata kalau dulu ni 3-4 tahun lepas, tuan-tuan tak percaya, tuan boleh rujuk tengok. Pakar-pakar perubatan yang tulis, dia kata kalau orang ni selalu selfie, dia gila. 4 tahun lepas, 3 tahun lepas, tuan-tuan tengok, dia tulis satu artikel pegawai perubatan yang perubatan mental ni, dia tulis siapa yang selalu selfie dia ada satu sifat gila. Tuan-tuan tengok. Tapi hari ni 3 tahun kebelakangan ni, selfie ni jadi benda biasa. Orang tak kata gila lah. Selfie ni, kita pun selfie berak, tuan-tuan, 3-4 kali selfie, orang tak kata gila. Hak 3-4 tahun lepas ni orang tak boleh kata apa. Tu baru 3 tahun, tuan-tuan. Ni kita nak bawa apa sebenarnya dalam hidup kita ni? Yang ni satu benda yang sangat besar yang kita kena sama-sama fikir. Saya melihat ini satu ancaman yang besar pada generasi kita. Kalau kita sendiri tidak buat apa yang disebutkan, sudah tentu akhirnya kita akan meninggalkan generasi
yang akhirnya tidak dapat berpaut pada satu pautan yang baik. Sebab itulah tuan-tuan, ni tambah musim ni pula, saya sangat bimbang tuan-tuan, saya sangat bimbang. Kita mungkin okey, kita hak main masjid kanan kiri hak ramai-ramai ni tuan-tuan, kita okey. Tapi syarat dia tuan-tuan, dia habang dah dekat situ, syarat SOP, penuhi SOP. Kita kata mai pakai mask, bawa sejadah, kita patuh. Kemudian dia sebut anak-anak bawah berapa 12 tahun tak boleh main masjid. Kan? Tak, kita patuh. Alhamdulillah, tak apa. Kita bukan pertikai yang tu. Alhamdulillah, tak apa. Cumanya tuan-tuan, nak sebut generasi kita dalam urusan ini, tarbiyah kita kena kuat. Biasanya kalau hari yang normal, bukan macam ni, kita akan bawa anak kita hak 12 tahun main semayang jemaah, semayang Jumaat, tuan-tuan, di masjid, bawa isteri kita, bawa anak-anak kecil kita main letak sebelah. Saya biasa tuan-tuan pergi satu masjid tahun sudah, dan ada satu pasang ni tuan-tuan, pasangan suami isteri ni, dia memang ikut kuliah-kuliah di Penang ni, merkata dia pergi, dan dia ada anak kecil, baby. Masa dia semayang tuan-tuan, dia akan letak baby dia sebelah, dia bawa lah apa, tilam tu kan, dia letak semayang, baby dia duduk sebelah masa kuliah. Saat-saat lah bini dia jaga, saat-saat passing kat suami, lepas tu letak baby sebelah semayang. Tuan-tuan, itu konsep tarbiyah dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Tapi hari ni Allah turunkan ujian yang besar ni, anak-anak kita hak umur darjah 5, darjah 6, darjah 4 ni, mereka dah cerdik dan matang dah. Cerdik lah, matang tu tak lagi lah, tapi cerdik dah, boleh faham dah baik buruk. Hari ni daripada bulan 3 sampai lah, kalau dia umur dia darjah 6, lama mana dah tak main sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, persoalannya saya tinggalkan tuan-tuan di sini. Kalaulah kita dalam keluarga masih lagi tidak kuat dari sudut pentarbihan kita, kita sangat bimbang. Generasi yang kita tinggalkan ini akhirnya dia berhadapan dengan satu ancaman yang sangat besar. Wallahu a'lam. Mari kita sama-sama fikir, mari kita sama-sama renung. Sebab itulah Allah tinggalkan kita dengan satu kata-kata yang sangat saya nak bawa pada tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, wa idza massal insana dhurru da'ana ilal akhirah. Panjang ayat ni, tapi saya nak bawa kalimah ini aja. Allah kata, dan apabila kamu ditimpa dengan kesusahan, da'ana, merayulah kalian kepada kami. So hari ini kita ada masalah, hari ini kita ada problem, hari ini kita ditimpa dengan musibah, hari ini kita ditimpa dengan kesusahan. Pada siapa kita minta? Wallahu a'lam. Kita jumpa pada bulan depan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.